warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good morning to you. I think I will not speak in English today. I'm not that good in English, so I will speak in Malay. I think I'm nervous too because I have a different audience today. But first and foremost, I want to say that I love you all. We love you too. Baik, kedudukan anjing di dalam Islam. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita faham, bahawa Islam bukan anti anjing. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk memandang rendah kepada anjing, untuk memandang jijik kepada anjing ataupun memandang hina kepada anjing. Tetapi Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh umat. Agama yang membawa kesejahteraan, memberikan keselamatan dan juga kesejahteraan. Dan Nabi Muhammad SAW, Prophet Muhammad juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai simbol, dan baginda beliau sendiri adalah merupakan rahmatan lil alamin, mercy for the whole world. Jadi of course Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berkasih sayang dengan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berharga. Ini yang diajarkan oleh Prophet Muhammad. Dan kita perlu menghargai dan kita perlu memberikan nilai yang sepatutnya kepada setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka adalah God creation. So that God creation is so valuable in the eyes of Islam. Jadi oleh itu, di dalam Islam ini adalah suatu perkara yang tercela jika seseorang itu memandang anjing itu dengan pandangan yang hina. Malah seorang ulama mengatakan, one of the scholar of Islam said, seseorang yang memandang anjing dengan pandangan yang hina, memandang dirinya lebih afdal daripada anjing, memandang dirinya lebih baik daripada anjing, maka there is pride in yourself. Masih ada tanda-tanda kesombongan, masih ada tanda-tanda takabur di dalam hati seseorang apabila dia memandang dirinya lebih baik. Saya ingin membawakan satu kisah seorang daripada presiden Islam yang hidup lebih kurang 1300 tahun yang lepas, 1350 tahun yang lepas. Seorang yang bernama Uwais Qarni rahmatullahi alaih pada suatu ketika sedang mencari makanan di tempat persampahan. Beliau adalah seorang yang miskin. Jadi mencari makanan di tempat persampahan. Dalam pada itu tiba-tiba anjing datang dan menyalak kepadanya. Kemudian dia mengatakan, wahai anjing, aku tidak kacau engkau, kau jangan kacau aku. Aku tak ganggu engkau, kau jangan ganggu aku. Aku makan di kawasan aku, kau makan di kawasan engkau. Wahai anjing, kalau di akhirat nanti aku masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku lebih mulia daripada engkau. Tetapi aku tidak tahu di akhirat itu, in the hereafter I will be in Jannah, I will be in paradise, or I will be in hell. I don't know that. So, wahai anjing, jika aku tidak selamat untuk masuk ke dalam syurga, dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka wahai anjing, kau lebih mulia daripada aku. Maka di sini apa yang saya nak bawa fokus pada hari ini, dan ini adalah essence kepada pertemuan kita pada hari ini, untuk melihat bagaimana Islam views anjing, bagaimana Islam mengajarkan kita interaksi dan adab hati kita kepada anjing. Bahawa Uwais Qarni rahmatullah alaih tidak memandang dan tidak menetapkan dirinya lebih mulia daripada anjing ketika di dunia. Kerana segalanya dilihat apabila dia mendapat kesudahan, apabila dia mati. Jika dia mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan iman yang benar, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Barulah dia mendapati dan yakin bahawa dia akan selamat dan lebih mulia daripada anjing. Tapi selong dia masih berada di dunia, jadi tidak tahu bagaimana kesudahan dia, maka dia menganggap bahawa ini sesuatu yang tergantung. Mungkin anjing lebih mulia ataupun dia lebih mulia. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk
menunjukkan akhlak juga kepada anjing. Suatu ketika dalam peristiwa The Conquer of Mekah, Fatah Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dengan batalion askar, dengan angkatan yang besar daripada askar masuk ke dalam kota Mekah. Dalam pada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seekor anjing betina dengan anak-anaknya di tengah jalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, "Wahai sahabat, kamu kepung di kawasan anjing ini supaya askar yang masuk nanti ke dalam kota Mekah tanpa mereka sedar takut mereka terpijak dengan anjing-anjing tersebut." Maka begini Islam mengajarkan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berkasih sayang dengan makhluk. Namun dalam kita berkasih sayang dengan makhluk, terutama fokus kita pada hari ini adalah anjing, ada juga hukum hakam dan peraturan yang perlu kita patuhi. Kasih sayang, tunjukkan kasih sayang ada sesuatu yang lain, dan ada sesuatu aspek yang lain yang perlu kita lihat kepada hukum hakam yang telah ditetapkan di dalam Islam. Jadi oleh kerana dalam negara kita, negara Malaysia adalah yang bermazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i telah jelas menyatakan bahawa anjing itu air liurnya dan juga bulunya adalah najis. Tetapi di sini saya perlu tekankan bahawa walaupun di dalam mazhab Syafi'i kita ianya adalah najis, ianya adalah orang kata najis mughallazah, najis yang berat, tetapi haram bagi kita untuk melihat kepada anjing itu dengan pandangan yang hina. Di sini yang saya ingin tekankan, di sini saya ingin stres. Hukum hakam adalah sesuatu yang lain, tapi adab hati kita adalah sesuatu yang lain kepada anjing. Itu adalah yang lebih besar lagi. Kalau masing-masing daripada kita mendapat mesej ini dan pulang ke rumah dengan mesej ini, bagi saya ini satu kejayaan yang besar. Kerana kita telah mentarbiah hati kita. Kita mendidik hati kita untuk memandang bagaimana memandang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam mazhab Syafi'i, air liur dan juga bulu anjing adalah najis, dan pendapat daripada ulama bahawa pelumuran, seseorang yang melumurkan tangannya dengan anjing tanpa sebarang sebab adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Jika tanpa sebab yang memerlukan, yang menyebabkan, jika dia perlu untuk memegang anjing kerana dia merawat ataupun dia ingin menyelamatkan ataupun dia ada sebarang keperluan untuk memegang, maka tidak ada masalah di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi untuk memegangnya secara suka-suka ataupun memegangnya tanpa sebab, maka ianya adalah sesuatu yang dilarang. Saya rasa itu jelas mengenai najis dan juga keharaman, dan juga manakala mengenai hukum mengenai membela dan juga memelihara anjing di dalam Islam, di dalam semua mazhab tidak dibenarkan dan dilarang untuk memelihara anjing sebagai pets, sebagai bahan pemeliharaan untuk dimanja-manja, tinggal sembubung dan sebagainya. Kerana ada beberapa aspek yang perlu dilihat di situ di dalam mazhab, dalam agama, kerana ianya bersangkutan dengan kebersihan. Kerana umat Islam ini, umat Melayu ini sentiasa beramal, sentiasa beribadah, dan agama ini mementingkan kebersihan. Jadi sesuatu yang melecehkan, sesuatu yang berdensam untuk seseorang itu sentiasa mensucikan atau sertu samak. Oleh itu dalam agama kita ada suatu perkara yang dipanggil sebagai warak, iaitu mencermati, berhati-hati dan berwaspada, cermat di dalam kebersihan dirinya. Maka mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain menetapkan bahawa memelihara anjing sebagai pets adalah dilarang kecuali dengan tujuan memburu, kecuali dengan tujuan untuk menjaga penternakannya, kecuali dengan tujuan untuk menjaga kawasan kebunnya, kawasan ladang pertaniannya, kecuali untuk dia menjaga kawasan rumahnya. Tetapi ulama menetapkan syarat, jika seseorang ingin meletakkan anjing sebagai guard rumahnya, penjaga rumah, dengan syarat dia kena meminta izin daripada jirannya dahulu. Jika dibenarkan, barulah dibenarkan. Dan juga perkara-perkara yang lain yang mendesak. Dan ini adalah apa yang terdapat dalam mazhab Syafi'i, dan kita perlu menjaga sensitiviti masyarakat, kerana di dalam agama ini bukan sahaja ada aspek syariat, tetapi ada dimensi yang lain, iaitu adat dan juga budaya. Adat dan budaya juga mempunyai kedudukan di dalam Islam. Jangan kita fikir bahawa adat dan budaya ini kita tolak secara total. Tidak. Ulama
dan juga agama Islam adalah agama yang universal. Setiap tempat ada adat dan budaya masing-masing. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dibawakan kepadanya biawak pasir yang telah digoreng, yang telah dipanggang di suatu tempat. Kemudian dan Nabi Muhammad SAW kata, aku tidak makan kerana adat dan budaya di tempat aku tidak makan perkara ini. Tetapi tidak bermakna tidak boleh makan. Ini maksudnya hadis ini menunjukkan bahawa ada tempat adat dan budaya itu di dalam Islam. Maka kita perlu menjaga sensitiviti masyarakat supaya ianya terjaga keharmonian dan juga kemurnian dan juga kerukunan kemasyarakatan dalam satu tempat. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kefahaman insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. We do understand that it's not easy. My father is my number one fan who opposed. You cannot give him 5 minutes. You cannot give him 5 minutes. Okay, ba. Give him more than 5 minutes today. Okay. Now, before we